Bismillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man walah. Iftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, buka kepada kami pintu-pintu kefahaman. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami semua ya Allah ke atas golongan yang memusuhi kami. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matilah kami semua ya Allah dalam keadaan berserah diri kepadamu ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala sihat semua? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Dan seluruh kepada pengurusan Surah An-Nur, muslimin muslimat dikasihi Allah Ta'ala. Kita sambung perbincangan tentang sabar itu cinta. Malam ini kita lihat bagaimana Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawa matlamat sabar itu untuk apa? Matlamat kesabaran. Kita nak capai apa sebenarnya? Boleh ya? Dalam pertemuan yang sudah, kita bincang tentang situasi, kita bincang tentang kepentingan, kita bincang tentang keperluan. Jadi hadirin semua, bila kita faham bahawa sabar ini adalah kita nak tahu cara menguruskan situasi itu, kita akan tahu apa yang kita nak capai nanti. Kita akan tahu apa matlamatnya nanti. Kita akan mendapat apa hasilnya nanti. Boleh ya? Dan itu semua dikasihi Allah Ta'ala. Bila bincang tentang sabar, nak ulang lagi sekali, hadirin nak belajar cara menguruskan situasi. Ya? Cara nak menguruskan situasi. Kerana nak capai sesuatu, ada matlamat dia. Kenapa kita nak kena faham cara menguruskan situasi? Pertama adalah mengharapkan keredaan Allah. Boleh ya? Dalam apa jua situasi hadirin, saya dan semua sekali bila berhadapan dengan situasi itu, hadirin kena faham, dalam situasi itu nak harapkan keredaan Allah. Boleh ya? Jadi Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22, dan mereka yang bersabar kerana mengharapkan keredaan Allah. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka yang sabar itu sebenarnya mengharapkan keredaan Allah. Maka mereka itu adalah orang yang mendirikan salat, mereka berinfak atas rezeki yang Allah rezekikan kepadanya, sama ada secara terang-terang atau sembunyi. Kemudian mereka itu adalah orang yang menolak setiap daripada sesuatu yang menimpa ke atas dirinya,
kejahatan-kejahatan yang tertimpa ke atas dirinya, mudarat-mudarat yang tertimpa ke atas dirinya, maka dia adalah orang yang menolaknya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Boleh? Sebab tu dalam kita memahami situasi, yakni keadaan setiap kita semua sekali berbeza ini, bila dia faham, bila dia buat melalui tindakan, perkataan atau perbuatan itu, dia meletakkan bahawa tindakan aku ini, aku nak Allah redha, maka dia akan bertindak dengan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak bagi tahu gini hadirin, sebab perkara ni, bab sabar ni, setiap kali saya bawa tajuk ni ke mana pergi, dia ada satu perkara yang menyebabkan orang rasa sekiranya aku ni sabar ni macam aku ni kena tindas, seolah aku ni orang yang lemah. Dia mari berasa gitu. Wallahualam hadirin, saya tak tahu kat sini rasa macam mana. Bila bawa nilai menjadi seorang yang sabar ni, berasa macam, oi, sampai bila nak kena sabar kalau orang buat zalim? Contoh gitulah. Seolah-olahnya tak ada ruang untuk nak balas balik. Seolah lemahnya seorang mukmin atau orang Islam itu kerana duduk dalam platform sabar. Seolahnya begitu. Salah tu tahu, kena betulkan balik. Tiap kali bawa tajuk ni pergi ke mana? Tadi dekat Bukit Jelutong. Selepas je tu datang soalan. Banyak soalan datang kerana dalam keadaan macam confused lah. Bila kita maklumkan bahawa matlamat kepada sabar itu adalah untuk mencapai keredaan Allah, maka setiap orang yang beriman itu, bila dia nak bertindak, dia tahu yang dia buat itu dengan apa keadaan yang dia berlaku ke atas dirinya, dia mengharapkan Allah redha. Dia menolak. Tengok ayat bila Allah Ta'ala bagi tahu, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, bila mana kamu menolak setiap kejahatan, setiap kemudaratan dengan baik. Kita pun faham bahawa bila berlaku apa-apa, boleh tak kita nak tolak itu dengan baik? Maksudnya ada tindakan lah, bukan biar je. Dengan saluran yang baik, dengan cara yang lebih baik. Kalau orang, contoh ini perkara yang berlaku dalam situasi dalam masyarakat kita. Orang maki kita, kita kena marah ke orang. Saya nak tanyalah, secara spontannya kalau kita jawab, orang marah kita buat apa? Kita marah dia balik. Macam itulah kan, kalau secara umum lah kan. Spontannya, sepintahnya, orang maki kita, maka kita maki dia balik. Samalah kita dengan dia, jadi serupa je lah. Kan, contohlah, orang mari tu kata kepada kita, kau ni memang bodoh lah. Kita nak jawab dia bodoh juga. Jadi kita dengan dia sama bodoh lah jadi. Sebab Allah kata, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, kamu kena tolak orang yang berkata kepada kamu itu dengan perkataan-perkataan yang tak baik, maka tolak balik kepadanya dengan cara yang baik. Perkara ni kita kata, macam ni susah. Tak, dah kita kata susah, memang susah. Sekarang ni yang nak menjadi seseorang itu bertambah baik, sekarang yang nak jadi baik itu siapa? Kita lah kan. Kita nak tambah nilai diri menjadi seorang yang lebih baik. Setuju tak ni? Kena latih hadirin. Sungguh saya cakap, perkara ni kena latih, kena usaha dengan sebaik mungkin, supaya dalam keadaan yang kita faham, bila kita jawab balik dengan cara yang baik, Allah redha. Saya nak poin kat sini, bermaksud orang yang berlatih diri berada dalam kesabaran, bukan dia lemah, dia bukannya tak boleh jawab balik, dia boleh jawab, tapi dengan hikmah, jawab dengan tunjuk yang bahawa kita adalah orang yang beriman. Boleh tak ni? Rasa berat lah kali ni. Tak.
Tak berat sebenarnya. Oleh kerana kita pernah melatih diri kita ni, asal cakap saja, kalau jawab mesti jawab lebih dahsyat daripada dia, maka tak jauh lah kita dengan dia, lebih kurang lah. Itu yang sebenarnya, tak jauh lah, lebih kurang. Lihat ni, hadirin yang dikasihi Allah Ta'ala, kita kena faham bahawa orang yang beriman, dia mengharapkan Allah redha. Boleh ya? Kenapa? Kerana syurga merupakan barang dagangan yang amat mahal. Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab asalnya As-Sabru fil Quran, bahawa syurga merupakan barang dagangan yang mahal, yang tiada ada jalan yang lain sekiranya berhasrat, berkehendak, yang menginginkan kepada syurga itu harus membayar dengan harga yang setimpal dengan nilai sebuah syurga itu sendiri. Dah syurga-syurga ni mahal. Ada disanggup bayar berapa dengan nilai sebuah sesuatu yang dikatakan mahal itu? Sanggup bayar? Sanggup bayar. Biarlah mahal macam mana pun, dah sanggup. Duit shilling harga yang duit shilling 20 sen tahun 75, 76 yang zaman-zaman sebelum ni kan, orang bayar sekeping RM580 contoh. Dah dia nak, padahal nilai duit itu sekeping 20 sen, tapi nilai ke atas barang yang kerana lamanya dia itu membawa nilai yang tinggi, dia bayar. Hadirin, nak bayar berapa harga untuk syurga? Dengar, sebab dia beritahu syurga merupakan barang dagangan yang mahal. Tiada ada yang menginginkan, yang berhasrat, yang bercita-cita untuk ke syurga harus membayar dengan harga yang setimpal dengan syurga itu sendiri. Diumpamakan, dimisalkan seperti sebuah barang dagangan. Sanggup nak bayar macam mana? Kerana itu bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita semua, bila kamu wayadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya di akhirat. Apakah balasan yang sebaik-baiknya di akhirat? Syurga. Balasan yang sebaik-baiknya di akhirat adalah syurga. Siapa? Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka yang sabar itu mengharapkan keredaan Allah. Mereka itu orang yang mendirikan solat, yang menginfakkan harta, yang menolak setiap kejahatan mudarat dengan cara yang baik. Mudarat yang berlaku ke atas diri kita, musibah yang berlaku ke atas diri kita, hadirin, tolak yang bagaimana? Tolak. Kalau terima yang macam mana? Lihat ni. Baik. Maka Allah Ta'ala sambung dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka ianya mendapat satu syurga yang kekal, mereka memasuki ke dalam syurga itu bersama orang-orang yang mengerjakan amal soleh, dan juga dari kalangan ibu bapa mereka, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, dan malaikat datang dari setiap penjuru syurga itu menziarahi ahli-ahli syurga. Okey tak ni? Bahasa macam mana ni? Para nabi dan para penyampai dakwah dan sesiapa yang beriman telah membayar harga tersebut sebelum ini. Mereka yang sesudah kita ini telah pun membayar dengan harga yang sama. Bagaimana mereka yang terdahulu? Baik, sifat sabar yang mutlak ada pada Nabi dan Rasul. Mereka nak mendapatkan nilai sebuah syurga itu, apa yang berlaku ke atas mereka. Semua maklum, para Nabi dan Rasul
menyampaikan risalah dakwah, mereka berhadapan dengan kecaman, mereka berhadapan dengan hentaman, mereka berhadapan dengan semua bentuk yang menyebabkan fizikal mereka luka, rasa mereka tercalar, kecewa, sedih ke apa semua tu berlaku, namun mereka kuat untuk berhadapan dengan semua bentuk itu. Dari sudut fitrah manusia mari juga berasa, namun kuat mereka. Mereka membayar keseluruhan itu dengan iman yang baik, mengharapkan keredaan Allah. Maka syurga itu layak untuk mereka. Orang yang terdahulu yang berjuang mengangkat nilai sebuah agama, para sahabat kita maklum, semua tahu, betul tak ni? Dan hingga ke hari ini, berapa ramai yang orang berharapkan keredaan Allah, dia duduk dalam platform agama, kena marah pun tak apa, dia teruskan dakwah dia. Sekarang kita nak membayar syurga, nak membayar sebuah syurga tu, kita buat apa dan kita diuji bagaimana? Hadirin, ginilah contoh paling mudah. Duduk dalam masyarakat atau kita membawa kenderaan, kena ciluk, orang masuk simpang tak bagi signal, berasa marah tu tahap mana? Kita horn pula, manjang, geram, apa ni macam ni pun tak reti, kereta mahal, signal tak ada. Soalah kita kata gitu, nipis baru tu. Benda tu dari sudut ujian kesabaran untuk membayar sebuah syurga, tak ada apa pun lagi. Tak ada apa pun. Kalau setakat tu lah tak boleh nak lepas, nak dapat syurga macam mana? Soalannya gitulah. Betul tak ni? Jadi kita pun lihatlah dalam masyarakat kita, kita pun lihat dengan diri kita berhadapan dengan situasi kita, hak mana yang melayakkan kita untuk ke syurga? Hak mana nak melayakkan kita mendapatkan suatu bentuk ujian itu, yang barang dagangan yang nak mahal, yang kita nak tukar setanding. Sebab Allah bagi tahu mereka yang sabar, yang mengharapkan keredaan Allah, dia ke syurga, dia dapat syurga. Dengan keadaan sekarang ni, boleh ikut tak ni? Mereka terdahulu mengangkat nilai agama, kita faham. Rasul bagaimana, para sahabat bagaimana, dan berterusan hingga ke hari ini dengan nilai dia untuk perjuangkan dengan agamanya. Ada yang layak dia untuk sampai kepada syurga. Sekarang kita diuji dengan sakit-sakit yang macam mana menyebabkan kita layak untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Sekarang kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ibadah mana yang padanya dinilai layak untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Kalau kita disakiti oleh orang, yang kita disakiti itu kita santuni dengan baik itu, hak mana yang layak untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala? Gitulah lebih kurang. Boleh ya? Okay, baik. Maka harga itu adalah sabar atas ujian yang menimpa harta, penderitaan yang menimpa badan, kesedihan yang melukai jiwa. Maka kesedihan ini harus mencapai batas yang dikatakan kepada para rasul, bilakah datangnya sebuah pertolongan daripada Allah. Maka yang diuji, yang dimenjadikan harga untuk mendapatkan syurga Allah itu adalah sabar yang menerima ketentuan Allah. Maka ini semua dikasih Allah Ta'ala. Orang-orang yang duduk dalam platform yang tidak beriman ataupun yang tidak Islam, mereka ada kesabaran mereka, dan bawa nilai ini dengan cukup baik. Contoh, tadi jumpa dengan seorang sahabat, abang, dia pernah duduk lama di Amerika. Dia kata kalau di kedai makan ataupun di kafe, yang bertugas tu, yang kat luar ni, seramai mana, ada 2 orang je. Kalau kafenya sebesar ini, 2 orang je yang bertugas. Dan ada yang pernah jumpa seorang sahaja. Orang itulah yang ambil order, orang itulah yang bacuh, yang ambil order, yang buat order itu, orang itulah yang hantar.
Baik, hadirin, bayangkan kalau kata ada seramai ini, setiap orang order dengan order yang berbeza, 2 orang ataupun seorang yang buat kerja. Berapa lama setiap orang akan dapat apa yang dia order? Berapa orang? Berapa lama? Sejam. Setiap orang bermula daripada sebelah sini satu order banyak. Dia kata apa kan? Selagi makanan itu tak sampai, mereka yang ada tu boleh duduk dengan baik. Kenapa? Mereka mengisi masa sementara sampai makanan dengan berbuat sesuatu yang beri manfaat. Mereka baca buku, mereka buat kerja mereka, sampai makanan mereka raikan. Agak-agak kita kalau 45 minit tak sampai lagi, kata ketuk meja lah kan. Nak niaga tak ni? Pegang. Hadirin. Baik, kalau sudut soalan, mereka yang menunggu tu sabar ke tak? Sabarlah tu. Sabarlah tu. Mereka menunjukkan sifat sabar itu. Betul tak ni? Menunjukkan sifat sabar. Mana sifat sabar dia? Menunggu itu. So dia menunggu dengan keadaan macam mana? Menunggu dalam keadaan baik, dengan mengisi masa itu dengan sesuatu yang beri manfaat. Beza. Sebab apa dia kata? Kawan ni buka, dia ada kafe lah, hampir ditunjal kepala. Tunjal ni maksudnya hampir nak kena oleh pelanggan. Dia minta maaf sebab staf salah ambil order. Jadi 5 orang daripada meja yang sama, 4 dapat, seorang tak dapat. Dia dapat makan dah, seorang tak dapat. Jadi minta maaf. Dia kata apa? Kau jangan sebut pasal minta maaf, kau jangan sebut pasal Islam, aku tak suka. Tangan gitu dah. Hadirin, tak boleh sebut apa maaf-maaf, apa Islam. Hadirin, ini real berlaku di Malaysia lah. Beza tak ni? Maka hadirin, mereka yang duduk dalam situasi faham bahawa matlamat sebuah sabar itu adalah kebaikan untuk dirinya, melatih untuk dirinya menjadi orang yang lebih baik, dan sekiranya dia tidak Islam, maka kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan itu berakhir di dunia. Orang yang beriman pula membawa matlamat sabar ini ke mana? Pertama, mendapat keredaan Allah. Yang kedua ke syurga Allah lah. Kedua ke syurga Allah. Sekarang saya bawa perkongsian ini, saya pergi ke mana, saya mengajak orang untuk betulkan cara faham kita berkenaan sabar. Kenapa? Kerana akhir bagi orang yang beriman, hujung dia bawa nilai sabar yang baik itu, dia beroleh syurga Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita pun tanya, yang mana melayakkan kita untuk ke syurga? Boleh Baik, hadirin, dalam surah Ar-Ra'du ni satu motivasi yang besar untuk kita faham bahawa syurga ni bagaimana dan siapa penghuni syurga. Baik, tadi Allah bagi tahu dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-23 tadi kan. Benda ni awal-awal lagi memang dah maklum, ini nak bagi tahu sebagai motivasi. Hadirin, masuk syurga itu bersama dengan orang yang beramal soleh. Pertama, bersama dengan kedua ibu bapanya. Ketiga, dengan isterinya. Keempat, dengan anak-anaknya. Masuk syurga berjemaah ni dengan ahli keluarga ni. Kemudian malaikat datang daripada penjuru daripada pintu-pintu syurga. Ni pintu sebelah sini, pintu sebelah sana. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat pun datang. Kemudian malaikat kata apa? Malaikat bagi salam.
Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah ke atas kamu semua kerana kesabaran kamu di dunia dahulu. Baik. Soalan. Yang datang bagi salam tadi siapa? Malaikat. Setuju? Malaikat. Siapa yang bagi tahu malaikat yang datang bagi salam? Allah Ta'ala. Baik, dia bagi salam kepada siapa? Dia bagi salam kepada ahli syurga. Setuju tak ni? Dia bagi salam kepada ahli syurga. Baik, soalan. Siapa ahli syurga itu? Orang yang sabar. Baik, soalan lagi. Siapakah orang yang sabar itu hingga dimasukkan ke dalam syurga? Hadirin, dia kan, saya duduk dalam bidang training. Saya seorang trainer. Platform saya sebagai seorang trainer, bila kita bawa modul ini dalam corporate apa semua, dia panggil chunking question. Kita pecahkan lagi soalan itu sampai hadirin mari datang kepada kita. Soalan itu nak tuju kepada siapa sebenarnya? Nak tuju kepada siapa sebenarnya? Yang bertanya, setiap soalan-soalan yang tanya, Al-Quran banyak ajar, Allah banyak ajar kita supaya berfikir. Datangnya soalan-soalan. Baik, kalau tadi soalan dia, siapa yang datang bagi salam? Malaikat. Malaikat bagi salam kepada siapa? Ahli syurga. Siapa ahli syurga itu? Mereka yang sabar. Siapakah yang sabar itu sehingga layak dimasukkan ke dalam syurga? Nak jawab siapa? Kemuncaklah soalan tu. Siapakah yang sabar itu hingga layak dimasukkan ke dalam syurga? Agak-agak hadirin nak jawab siapa? Macam-macam dah dengan jawapan ni. Baik, soalan, kita nak ke syurga ke tak? Semua sekali, nak ke syurga ke tidak? Awal-awal surah tadi Allah bagi tahu mereka yang sabar, wallazina sabaru batiga awajhi rabbihim. Mereka yang sabar itu adalah orang yang mengharapkan keredaan Allah. Maka siapa yang nak harapkan keredaan Allah itu? Orang yang sabar. Mesti akan jawab macam tu. Balik pada soalan, siapa yang sabar itu? Hadirin kena jawablah, sebab kita nak masuk syurga. Hadirin kena jawab, saya. Kena beranilah jawab. Siapa yang nak masuk syurga itu? Saya. Jawab gitu baru betul. Sungguhlah. Yang bagi salam itu siapa? Malaikat. Bagi salam kepada siapa? Ahli syurga. Siapa ahli syurga? Mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu hingga dimasukkan ke dalam syurga? Jawablah, saya. La ilaha illallah. Kau berasa macam mana ni? Kau tak layak. Dah kata nak ke syurga Allah Ta'ala. Duduk dalam satu platform yang kita berhasrat untuk ke syurga. Setuju tak ni? Kata Alih ni, kau salah soalan saya ni. Tapi sungguh hadirin, dia kena letak satu keadaan, satu yang diri kita ini, ya Allah, ya aku yang menjawab salam dalam syurga itu diriku, ya Allah. Yang menjawab salam para malaikat hingga Allah kata apa tadi? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat yang bagi salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu di dunia. Siapa yang jawab tu? Saya, ya Allah. Satu benda yang kita buat dengan cita-cita yang tinggi, dengan hasratnya kita, maka meletakkan satu keadaan ini, situasi ini adalah untuk melayakkan kita berada dalam syurga Allah Ta'ala. Maka usahalah sesuatu. Boleh tak ni? Siapa yang jawab salam tu? Allahumma rizqna, ya Allah, rezeki
kepada kami semua ya Allah. Alih ni pun nak jawab pun iya ke ni? Betul. Nanya. Jadi kena yakin lah, kena jawab. Soal bagaimana kita dapat itu wallah taala alam. Namun sekurang-kurangnya dah meletakkan satu hasrat. Hasrat, rupa hasrat ni begini hadirin. Siapa yang berhasrat untuk mati di Madinah, kemudian dikuburkan di perkuburan Baqi', berasa nak ke tak? Nak ceritakan sahabat-sahabat yang kita kenal, yang saya kenal apa, setiap kali kita buat Jumaah kan, pergi ke kuburan Baqi' kan, ada sampai tahap benda ni sebenarnya tak perlu buat pun, sebab kita tak tahu mati kat mana. Namun dia meletakkan satu hasrat dan bercita-cita, ya Allah sekiranya dapat, boleh tak aku nak mati dekat Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Dia pun cabut rambut dia, tak cabut, dia pun letak dalam tanah perkuburan Baqi'. Tak apalah ya Allah, aku tak dapat masuk kat sini, sekurang rambut aku ada kat sini. Sampai begitu sekali, nak menunjukkan bahawa dia ada hasrat. Ada hasrat nak ya Allah nak mati. Nak mati sebolehnya di Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. Kenapa? Kerana dia bangkit bersama Rasulullah. Tu nilai orang yang meletakkan hasrat. Sama juga dia nak letakkan hasratnya untuk ke syurga. Dia buatlah sesuatu untuk melayakkan dia ke syurga. Contoh itu yang paling jumpa, letak rambut. Ada siapa jatuh? Allahu Akbar. Benda ni sebenarnya tak ada pun dalam secara khusus diajar oleh ulama ke apa. Cuma nak bagi tahu apa, bahawa hasrat itu tingginya. Contohlah kita nak ajak anak, kita bagi motivasi ke anak supaya belajar dengan SPM ini, kamu akan duduk di satu tempat dipanggil universiti. Baik, kau nak pergi universiti mana? Dia pun kata, oh saya berasa nak pergi UIA lah. Baik, bawa dia masuk yang kereta, pergi kat UIA. Inilah universiti yang dipanggil Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA. Ini sini, jom kamu masuk, tengok keadaan. Bagi tak suatu nilai kepada diri dia. Dia pun tengok, oh begini, dapat masuk ke tidak, wallah ta'ala alam. Nama hasrat itu telah disampaikan ke situ. Betul tak ni? Tahu tak surah An-Nur ni dah lama ada kat sini? Tahu kan? Marilah baru tahu. Letaklah diri kat sini sekali, tengok, oh begini surau. Dia bercita-cita kat rumah, tak jadi bang. Dia rasa nak pergi, tapi rasa duduk kat rumah tak sampai-sampai. Jadi ya. Tapi sampai juga bila dihantar. Dihantar. Saya selalu pesan dan ingat kepada diri, kepada jemaah, dan saya kata sesekali dah, hadirin ni semua sekali dah, sesekali pergilah masuk bilik VIP. Kat sini ada kan bilik jenazah, bilik VIP kelas A punya, A++. Kenapa? Kat situlah dimandikan, kat situlah dibersihkan. Betul tak ni? Oh, dilayan dengan sebaik mungkin. Pergilah sesekali ziarah bilik kita. Betul tak? Ziarah bilik kita, bilik VIP tu, main-main. Pergilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dapat sesuatu, sekurang-kurangnya bila datang satu soalan, siapa yang menjawab salam di syurga Allah Ta'ala itu? Saya. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang beramal soleh. Sama siapa lagi? Dengan kedua ibu bapa saya. Sebut bersama dengan kedua ibu bapa saya. Bersama siapa lagi? Dengan isteri saya. Bersama siapa lagi? Dengan suami saya. Dengan siapa lagi? Dengan anak-anak saya. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Boleh tak begitu? Bolehlah ya Allah. Dah matlamat kita mendapatkan keredaan Allah. Maka bila nak mencapai kepada suatu keredaan Allah ini, Allah datanglah sesuatu benda yang melayakkan kita. Maka ujian ke atas semua sekali, termasuk saya, dia tak sama seperti ujian mereka yang awal membawa nilai agama dulu, dengan berjuang mengangkat senjata, dengan pergi jumpa musuh apa semua kan. Kan berbeza setiap zaman. Betul tak ni? Jadi zaman kita sekarang berjuang dengan nilai agama dan mengangkat diri hingga dilayakkan ke dalam syurga dalam situasi yang bagaimana?
Berbeza kan? Bezalah. Sekarang ni dunia ni dunia ni. Fitnah berat dalam ni, banyak fitnah, banyak. Jiwa muda ke jiwa siapa sekalipun kadang cepat koyak dengan benda ni. Sebab layan banyak perkara. Dan Rasul bagi tahu kepada umatnya, fitnah ke atas umatku adalah harta. Fitnah ke atas umat Rasulullah adalah harta. Hari ini nilai orang tu mendapat sejuta yang pertama sikit. Zaman 80-an sejuta yang pertama, dahsyat. Hebat tu, memang dah kaya raya sungguh dah. Sekarang sejuta yang pertama bagi mereka duduk dalam dunia perniagaan, bagi mereka sejuta dah sikit. Mereka kena kejar kepada 5 dah. Kita yang biasa-biasa dapat sejuta ni, subhanallah, tak payah sejuta lah, 100,000 pun dah rasa ya Allah, kan? Sumber mendapat duit sekarang cukup mudah. Dia cakap je, buat je konten dekat mana-mana, letak dekat TikTok dibayar, dekat YouTube dibayar. Konten ataupun apa benda tak beri manfaat pun dapat duit. Hadirin, ujian ke atas kita berbeza. Semua sekali. Sakit ke atas diri kita berbeza. Betul tak ni? Gitulah. Maka dari semua dikasih Allah Ta'ala, Allah memerintahkan setiap apa yang berlaku ke atas diri kita. Ayat ni semua dah maklum, dah tahu. Apa dia? Bila Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Pernah dengar tak ayat ni? Okey. Maka lihatlah cara kita mohon pertolongan itu bagaimana. Cara kita mohon pertolongan dengan Allah Ta'ala itu bagaimana? Cara kita. Allah ajar ya melalui sabar dan salat. Tapi cara kita itu bagaimana? Sabar kita dalam menerima ketentuan itu tahap mana? Tadi banyak soalan tadi memang banyak soalan. Sampai tahap seorang isteri nak bagi tahu apa, dia dalam kategori orang apa ni, suami poligami apa semua kan. Semua masuk bab poligami pun habis kata. Saya nak jawab macam mana? Situasi ujian-ujian ke atas semua berbeza. Maka dari semua yang dikasih Allah Ta'ala, matlamat kesabaran itu pertama mendapat keredaan Allah Ta'ala. Kemudian mereka itu adalah mengharapkan syurga Allah Ta'ala. Boleh ya? Maka dari semua dikasih Allah Ta'ala, moga kita semua Allah rezekikan sifat-sifat sabar yang baik, agar kita setiap daripada yang diuji ini mendapat suatu tempat yang terbaik, dan faham setiap ujian itu adalah semata-mata untuk meletakkan kita pada kedudukan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.